you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni punya suasana agak seram sikit sebab kamar dekat ruang tamu. Tapi rumah ni kalau tak ada orang memang agak seram sikit doh suasana dia. Hari ni kamu pakai baju jersey QH Special Edition. Please ignore this badut inner sebab saya tak jumpa inner. So, kalau korang nak purchase masih belum terlambat, korang boleh dapatkan dekat link Shopee yang kamu letak dekat description box below. Cuma kamu bagi tahu awal stock limited dah. Ada beberapa size yang dah sold out. So, kalau korang nak check availability, korang boleh tengok dekat Shopee yang kamu dah letak link dekat description box below. So guys, hari ni kita di segmen creepy dan again, kamu masih lagi dengan episod Syafiqah. Sebab kalau kamu cerita dengan kisah lain, kamu tak habiskan lagi cerita Syafiqah, nanti korang dah lupa cerita Syafiqah yang part 1, part 2, part 3 sebelum ni. Kamu pun dah tak ingat dah ni part yang keberapa sebenarnya. Tapi hari ni again cerita special daripada Syafiqah, dan hari ni dia berkongsi permulaan, titik permulaan macam mana Syafiqah ni boleh dapat mata batin tu. Rupanya ada kisah lagi korang di sebalik keris warisan keluarga Syafiqah ni yang kamu pernah cerita juga dekat episod sebelum ni. So bagi yang baru, korang boleh check it out dulu part 1, part 2. Kamu akan letak dekat description box below lah. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu mohon perlindungan dari Allah dari gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah ni terjadi masa Syafiqah berumur 7 tahun. And Syafiqah ni, keluarga dia macam sederhana lah. Waktu tu keluarga Syafiqah ni tak ada kereta lagi. Ada motor pun, lampu tak ada. And rumah diorang separuh kayu, separuh batu bata. Syafiqah ni ada 2 orang abang dan juga seorang kakak. Syafiqah ni anak bongsu. Dan Syafiqah masih ingat dengan jelas kejadian ni berlaku sewaktu keluarga dia tengah kecoh pasal keris atuk Syafiqah ni tak boleh keluar daripada sarung keris tu guys. Korang tahu tak, zaman dulu-dulu waktu British, penjajah semua datang, orang Melayu sangat popular dengan dia punya senjata which is keris. Kita dulu tak ada senjata, pistol, senapang semua tu kan. Jadi most of our pahlawan menggunakan keris. Jadi ada orang dulu-dulu yang menggunakan ilmu diorang di dalam keris tu tau. Means ada yang mendamping jin. So jin tu duduk dekat dalam keris tu, and then bila dia bunuh orang dengan keris, orang tu boleh mati. Macam tu lah zaman dulu-dulu punya lah, nenek moyang kita dulu-dulu. Dan keris tu bila dah ikat dengan jin kan, dia akan berterusan sehingga sekarang tau. Dan keris tu mewarisi keluarga Syafiqah ni sekarang. So inilah apa yang terjadi sebenarnya. Bila dah janji dengan jin, mestilah jin tu nak makan, macam kira jadi tuan dia lah kan. Orang dulu kalau nak bagi jin tu makan, kita kena bagi darah, which is keris tu kena bunuh orang. So sekarang ni penjajah dah tak ada. Bila dah zaman moden, takkanlah ada orang nak guna keris tu again nak membunuh-bunuh orang lagi kan. So dekat sini lah kita nak dengar cerita macam mana atuk dia ni jaga keris tu. Nak tak nak, diorang terpaksa sebab keris tu warisan keluarga, keturunan punya kan. So memang jin tu akan cari keturunan dia je lah. So satu hari ni keris tu tak boleh buka daripada sarung dia tu. Korang tahu tak sebab apa? Atuk Syafiqah akan cocok keris tu, akan tusuk keris tu dekat batang
pisang. Tapi nak dijadikan ceritanya, waktu tu pokok pisang dara dekat rumah Atuk Syafiqah ni dah mati layu. So atuk dia terlupa nak tusuk benda tu. Kiranya atuk dia tusuk batang pisang dara ni sebagai ganti daripada dia menusuk manusia. So kena tusuk 7 kali dekat batang pisang dara sebagai ganti kepada 7 korban korang. Oh my god, ni adalah real story ya. Kiranya keris tu memang bukan sebarangan lah, ada pantang larang lah keris tu. Jadi atuk dia terlupa, dan sejak atuk dia terlupa tu, keris tu dah tak boleh nak buka daripada sarung tu tau. So waktu tu keluarga Syafiqah ni kecoh, saudara mara semua kecoh lah pasal keris tak boleh buka tu. Jadi saudara mara termasuk Syafiqah ni datang ke rumah atuk dia, seorang demi seorang cuba buka keris tu, tapi tak boleh. Even Pak Long dia sendiri pun, Pak Long dia seorang guru silat, dah cuba pun tak boleh juga. Mungkin guru silatnya ada ilmu-ilmu something yang lain kan, tapi tak boleh juga buka keris tu. Waktu tu semua orang dah mati akal dah. Macam-macam cara diorang dah cuba buat, tapi tetap tak boleh nak cabut. Waktu tu pula Syafiqah dengan 3 orang sepupu dia yang lain kecil lagi, jadi tak tahu apa sangat kan. Syafiqah pun waktu tu baru berumur 7 tahun. So malam tu semua saudara mara tidur kat rumah atuk dia. Ramai-ramai lah dalam rumah waktu tu. And bila dah malam, semua orang tengah sibuk hidang makanan sama-sama dekat dapur, gotong royong lah. So malam tu Syafiqah ni dia tengah tengok buku mewarna tau, buku yang budak-budak tu kan. And time tu dia tengah khusyuk gila tengok buku tu, tengah belik-belik buku. Tiba-tiba datang seorang sepupu dia ni, kita bagi nama Afif. Dia ajak Syafiqah ikut sepupu-sepupu dia yang lain ni pergi dekat bilik atuk dia, which is waktu tu dia ada 3 orang sepupu. Semua dalam tu umur dalam 10 hingga 11 tahun. So Syafiqah seorang je yang paling muda, umur 7 tahun. Waktu tu diorang tengah berdiri dekat bilik atuk dia tau. Dan Syafiqah nampak salah seorang daripada cousin dia tu keluar daripada bilik atuk dia membawa keris yang tak boleh buka sarung tu. So Syafiqah pun macam jengkit-jengkit lah, sibuk nak tengok kan. Tiba-tiba cousin lelaki dia cakap, jom kita cuba buka nak tak? Orang lain pun dah tak ada kat dapur. Dengar je dia cakap macam tu, yang lain-lain semua senyap. Sebab diorang semua takut kena hempuk lah dengan batang penyapu. Atuk dia garang. Lepas tu cousin dia tu cakap lagi, tak apa, sekejap je kita cuba buka dekat dapur, nanti kita letaklah balik. Atuk bukan perasan pun. Diorang yang lain pun ikutkan je, disebabkan cousin dia yang lelaki yang cakap tadi tu adalah cousin yang paling tua antara diorang semua, umur 11 tahun. So diorang pun cubalah buka keris tu dekat dapur. Dapur rumah nenek diorang ni waktu tu memang dah terbuka luas lah, sebab tadi ada saudara mara datang gotong royong masak semua kan. So diorang tak tutup pintu dapur lagi. Jadi diorang berempat ni, Syafiqah dengan cousin-cousin dia yang lain, semua berkumpul dekat penjuru dapur, takut kantoi dengan Pak Su diorang. Sebab dekat dapur tu ada bilik Pak Su dia. Bilik Pak Su dia dekat lah dengan dapur tu. Masa tu sepupu-sepupu Syafiqah ni tengah berebut siapa yang nak cuba buka dulu keris tu daripada sarung tu. Macam Syafiqah cakap lah, diorang waktu ni kecil lagi kan, so diorang tak tahu lagi apa tu keris tu macam mana rupa dia. Sebab budak-budak kan, and rasa ingin tahu tu pun membuat-buat. Sebab tengok semua mak bapak diorang semua masing-masing kecoh dengan keris tu. Sekali Syafiqah tengok je keris tu, and then dia terfikir, ni ke keris yang diorang heboh-hebohkan? Syafiqah pun dengan perasaan ingin tahu yang membuat-buat, dia ambil keris tu, dia tarik hulu keris tu, and keris tu boleh keluar daripada sarung tu guys. Waktu dia dapat buka tu, tiba-tiba mata dia jadi pedih tau. Pedih yang macam ada masuk habuk yang banyak sangat. Terus Syafiqah terlepas keris tu daripada tangan dia, and then dia gosok mata. Lepas tu sepupu dia yang 3 orang tu toleh belakang, tengok-tengok terkejut lah. Syafiqah pegang keris tu tinggal sarung je, keris tu dah tercabut jatuh kat bawah. Syafiqah pandang dia orang, masing-masing muka dah cuak, and then Syafiqah toleh pandang ke pintu dapur tu. Dan buat pertama kalinya Syafiqah nampak, ini first time lah Syafiqah nampak makhluk-makhluk tu kan. Dan makhluk yang pertama dia nampak adalah satu kepala berambut panjang menjengah dari pintu dapur. Syafiqah describe dengan lebih detail. Makhluk tu rambut dia panjang, lidah dia sampai ke lantai, perut dia berdarah meleret, nampak usus. So korang rasa tu apa? Kebetulan pula sekarang ni memang tengah viral dekat Dungun pasal penanggal tu kan. So itulah makhluk yang pertama kali Syafiqah nampak. Korang bayangkan pertama kali dia dah nampak makhluk
Hodoh itu. Apatah lagi budak 7 tahun, menangislah dia kan. Menangis melalak. Dia menangis sekuat mungkin sambil dia tutup mata dekat penjuru dapur tu. Lepas tu waktu tu niat dia macam nak lari tau. Dia nak lari ke ruang tamu. Dia nak tengok ruangan, nak lari kat ruang tamu tu. Dia ternampak ada satu lagi lembaga besar tengah bertinggi dekat atas salah satu tiang bilik paksu dia. Dan menurut Atuk Syafiqah, itu adalah tiang seri rumah tu. Wih, seram baik. So, bila dengar suara Syafiqah ni kuat menangis, semua orang menggelabah lah datang dekat Syafiqah kan. Takut apa yang terjadi. So, atuk dia, Pak Long dia, Pak Su dia, ayah Syafiqah terus datang ke dapur. And then, kena marah, of course. So, atuk dia marah gila-gila. Atuk dia cakap lah, siapa buka benda ni? Ni bukan mainan. Lepas tu, ada seorang cousin dia cakap lah, kami nak tengok je mula-mula. Adik Syafiqah tarik, kami tak perasan. Masa tu Syafiqah masih lagi menangis. Dia tak berhenti-berhenti menangis sebab dia masih nampak benda tu kan. And then atuk dia dokong lah Syafiqah. Atuk Syafiqah baca doa, tiup dalam segelas air, and air tu disapukan ke muka dan bagi Syafiqah minum. Barulah masa tu Syafiqah tenang sikit. And masa tu pertama kali Syafiqah nampak kelibat harimau putih yang kamu pernah cerita sebelum ni kan. Harimau putih tu dia berlega-lega dekat sekeliling atuk dia tau. Dan atuk dia pula seakan-akan macam tahu apa yang Syafiqah ni nampak sebenarnya. Sebab atuk dia selalu cakap, tak apa, dia tak kacau orang pun. Macam tahu je apa yang Syafiqah nampak. Lepas tu Pak Long Syafiqah pula masa tu macam geleng kepala je lah, mengeluh kan. Waktu tu atuk dengan opah dia gili-gili dokong Syafiqah. So waktu tu orang lain tengah makan malam. Sampailah Syafiqah ni tertidur. Dan selepas kejadian tu, dia dengan 3 orang sepupu dia ni kena ceramah. Of course, kena ceramah lama dengan atuk dia kan, dengan Pak Long dia sekali. Terutamanya Syafiqah lah. Sebab Syafiqah orang yang mencabut keris tu daripada sarungnya. Dan banyak sangat pesanan yang atuk dan Pak Long bagi dekat Syafiqah ni. Tak lama lepas kejadian tu, ada lagi sesuatu benda yang berlaku. Dan benda ni lah menjadi penyebab harimau tu datang lagi. So benda ni terjadi bila bekas isteri ayah Syafiqah, isteri pertama, dapat tahu yang ayah Syafiqah ni ada 2 anak perempuan dengan isteri baru. Isteri baru tu mak Syafiqah lah. So dia cemburu sebab dia tak ada anak perempuan dengan ayah Syafiqah. Anak dia dengan ayah Syafiqah ni semua lelaki. Jadi korang tahu tak dia buat apa? Dia hantar jin untuk porak-perandakan family Syafiqah dan hantar sihir untuk matikan anak-anak perempuan, which is Syafiqah dan kakak dia. So satu malam tu Syafiqah demam panas satu badan. Dia sampai ke meracau, menangis. Sampailah mak ayah dia ni dah tak tahu dah nak buat apa waktu tu. Nak bawa ke hospital tak boleh sebab keadaan lampu motor dia tu tak ada. Dia ada motor, kereta tak ada. Motor ada tapi lampu pula rosak. Lepas tu kalau nak bawa malam-malam berisiko kemalangan. Jadi mak Syafiqah ni cuma tuam dengan kain basah je lah dekat kepala Syafiqah bagi kebahkan demam tu. Lepas tu bagi Syafiqah ni minum air yasin. And abang-abang dan kakak Syafiqah pun ada tolong-tolong mak dia, tolong jaga Syafiqah ni. And sepanjang abang kakak dia ni teman mak dia jaga Syafiqah, diorang sendiri cakap diorang terkejut dengar macam-macam bunyi misteri. First kali diorang kena kacau dengan bunyi macam orang tengah bancuh kopi ke bancuh air dalam gelas lah. Lepas tu diorang dengar bunyi tapak kaki dekat atas bumbung, macam ada orang tengah berjalan atas bumbung. Lepas tu diorang dengar pula bunyi tingkap dekat dalam bilik terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Bunyi orang ketuk pintu. And kakak Syafiqah cakap masa tu diorang rasa nak lari daripada situ kan. Dan setiap kali diorang cerita benda ni pun mesti bulu roma diorang naik. Gangguan bunyi tu makin menjadi-jadi bila diorang start notice bunyi tu sebenarnya bukan manusia yang buat. Tiba-tiba gelas yang seakan-akan macam ada orang tengah kacau air tadi tu, sekarang bunyi tu dah berubah. Diorang terdengar bunyi macam orang hempas gelas tu kuat-kuat dekat dinding dapur. Pintu pula tadi macam orang dengar orang ketuk-ketuk je, sekarang ni
Dia ketuk macam nak runtuhkan pintu tu. Lepas tu dah tak tahan, ayah dia orang pun dengar sebenarnya. Ayah dia orang terus bangun, azan satu rumah tu. So waktu tu rumah dia orang bergema dengan laungan azan. Jadi gangguan tadi tu berhenti sekejap, tapi tiba-tiba ada satu bunyi seakan-akan macam satu batu besar terhempas kuat daripada atas bumbung. And diorang juga dengar ada bunyi rantai besi diseret dan juga beberapa suara binatang buas dari luar rumah. Disebabkan Syafiqah waktu tu tengah demam, jadi dia tak peduli dah apa berlaku sekitar dia kan, sebab waktu tu demam yang sangat-sangat panas. Jadi apa yang dia cerita ni adalah based on apa yang kakak Syafiqah ceritakan balik. Masa tu abang sulung diorang ni macam blackout sekejap tau. Dia macam kena rasuk sekejap. Dia keluar lari dari rumah. Waktu tu kelang kabut mak ayah dia kejar abang dia tu. Terus mak Syafiqah suruh abang dia yang kedua panggil Pak Long. Sebab korang bayangkan rumah diorang ni, rumah dululah, dekat pedalaman tau. Rumah diorang jarang-jarang lah bantuan nak sampai. Kalau sampai call pun mesti akan lambat sampai kat dalam rumah pedalaman macam tu. So masa tu kakak dia ceritalah, yang diorang tengok abang diorang yang sulung tu dekat laman rumah. Korang tahu tak abang dia tengah buat apa? Tengah bersilat depan rumah. Lepas tu kadang-kadang dia bergerak tu macam gaya harimau. Abang dia betul-betul tengah menghadap satu pokok besar belakang rumah diorang. Dan abang dia mula bercakap bahasa yang diorang tak faham, which is bahasa Jawa. Hanya mak dia je yang faham. Which is dia cakap, urusan kau dengan dia, bukan dengan cucu aku. Bangsa kami bukan bangsa berperang. Akan aku jaga cucu aku sampai nyawa berpisah dari badannya. Waktu tu garau suara abang dia ni. Nasib baik Pak Long dia sampai tepat pada waktunya. Lepas tu Pak Long dia terkeluarkan lajin tu daripada badan abang dia. And selepas tu abang dia pengsan. Jadi ayah Syafiqah ni, dia ceritalah dekat Pak Long apa yang terjadi. Masa tu kakak Syafiqah senyap je duduk kat tepi. Dia tengah takut lagi lah dan terkejut. Tak lama lepas tu, Pak Long panggil Syafiqah. Pak Long dengan ayah Syafiqah ni bawa Syafiqah pergi ke pokok besar belakang rumah dia tu. Dan Pak Long tunduk dan pegang tangan Syafiqah. Tiba-tiba Pak Long dia cakap, ikut gerak hati, pergi ambil, bawakan dekat Pak Long. So waktu tu Syafiqah macam ikut je dengan kepala yang pening, hingus meleleh sebab tengah demam kan. So dia macam meluru je pergi ke pokok tu. Dia termenung kejap, toleh kiri, toleh kanan. And dia pergi ke belah kanan akar pokok. And dia korek tanah dekat situ. Dia jumpa satu benda dibalut dengan daun pokok pisang, diikat dengan tali yang buruk. Dia bagi pada Pak Long. So itulah apa yang dimaksudkan Pak Long tadi. Ikut gerak hati, pergi ambil, bawakan dekat Pak Long. So Pak Long ni sebenarnya suruh ambil barang sihir itu. And Syafiqah pun tak tahu macam mana dia boleh tahu barang sihir tu ada dekat situ. Lepas tu Pak Long dia nampak benda tu. Pak Long dia cakap, benda ni sihir. Ada orang nak bagi mati anak kau. Dia cakap dekat bapak Syafiqah lah kan, ada sihir pemisah sekali ni. Kau nampak tali ni? Ni tali kain kafan jenazah ni. Tak apa, nanti aku matikan sihir ni. Lain kali hati-hati dengan bekas isteri kau. Banyak kali dah dia hantar ni. Tapi benda yang jaga anak kau tu halang. Jadi banyakkan ibadah dekat rumah kau. Boleh jadi pendinding. Pak Long dia sendiri cakap macam tu. So rupa-rupanya ayah dengan mak Syafiqah ni tak perasan pun sampai macam ni sekali bekas isteri ayah dia berdendam. So Syafiqah cuma pandang je muka ayah dengan mak dia waktu tu. Dan tepi rumah dia tu ada satu kerusi panjang tau. And then ada pokok kiri dan kanan. Waktu tu Syafiqah nampak ada seorang pakcik ni tengah duduk dekat situ. Sejak daripada abang dia kena rasuk tu lagi, dia dah perasan dah ada seorang pakcik duduk dekat situ. Tapi dia just duduk tak buat apa-apa. So Pak Long ajak lah datang ke rumah atuk dia orang kan. And ceritakan dekat atuk, ceritakan dekat opah dia. So bila atuk dia dapat tahu apa yang terjadi, atuk dia geleng kepala lah. Opah dia senyap je tempe-tempe daun yang dah ditumbuk, letak dekat dahi untuk sejukkan badan. Ini cara-cara orang dulu-dulu lah. Lepas tu start daripada sinilah ayah Syafiqah tanya kan, macam mana keris tu tak boleh buka. Tu yang atuk dia cerita tu, atuk dia lupa nak tusukkan dekat batang pisang. Jadi ayah dia tanyalah, tak boleh ke bagi mandi macam biasa? Bagi keris tu basahkan, lalukan dengan air ke, nak mandikan keris tu lah macam tu kan, kenapa mesti kena cocok kan. And then atuk dia jawab, keris tu keris lama, keris perang. Ramai dah keris ni tusuk penjajah.
Daripada aku tusuk manusia, baik aku tusuk batang pisang dara sebagai ganti. 7 kali kena tusuk batang pisang dara sebagai ganti 7 korban. Seram tu dengar. So Syafiqah tengok opah keluar daripada dapur bawa air teh. Jadi Syafiqah tolonglah bagi seorang demi seorang air dalam cawan kan. Lepas tu tiba-tiba Pak Long dia bersuara, tu siapa punya? Sebab ada satu lagi cawan yang Syafiqah ni pegang. And then Syafiqah jawab, atuk. Lepas tu Pak Su dia pula tanya, atuk mana pula ni? And then Syafiqah jawab, atuk dekat luar tu. Sudah, rupa-rupanya Syafiqah seorang je yang nampak pakcik dekat luar tu. And Syafiqah panggil pakcik tu atuk. Rupa-rupanya orang lain tak nampak pun pakcik tu guys. Lepas tu Syafiqah jawab lah, atuk ada dekat luar, atuk ikut jauh dari rumah, atuk tak nak masuk. Pak Su dia pun dah seram lah, dik kau jangan macam-macam dik, Pak Su baling kau dekat sungai nanti. Sebab kau nampak macam-macam lah Pak Su tidur dekat ruang tamu sekarang ni. Pak Su nak tidur kat bilik sendiri pun seram sejuk jadinya. Sebab kan bilik Pak Su dia kan dekat dengan dapur. So sebelum ni opah dia cerita lah yang Syafiqah ni dia nampak macam-macam makhluk halus kat dapur tu dan dekat bilik Pak Su dia. So sejak daripada tu Pak Su dia dah tak nak tidur dalam bilik dah. Tiba-tiba atuk dia kata, oh si Mbah tu. Tak apa. Rupanya atuk dia tahu pakcik tu. And atuk dia bagi gelaran si Mbah. Sejak tu kalau Syafiqah nampak lelaki tua tu, memang Syafiqah akan panggil si Mbah. And then mak Syafiqah bersuara, tak ada cara ke nak tutup balik hijab dia tu? Kesian dia. Mak dia cakap pasal Syafiqah lah. Sebab Syafiqah nampak macam-macam benda pelik kan, yang orang lain tak nampak. Lepas tu atuk dia pun jawab, dia tak nampak keseluruhan, cuma nampak apa yang ada dekat sekeliling dia. Cuma dia kena kawal emosi dia lah. So Syafiqah tengok si Mbah tadi tu, dia berdiri dekat bawah pokok kat tepi rumah tu, and gaya dia, pakaian dia betul-betul nampak macam orang baru balik daripada masjid. Tapi lama kelamaan si Mbah tadi tu menghilang. Dan sejak tu Syafiqah struggle jugalah nak hadap benda-benda macam ni. And mostly kalau benda tu macam menyeramkan, dia menyerupai dalam rupa paras yang menyeramkan, memang Syafiqah cabut lari. Dia masih takut jugalah. Lagi-lagi kalau makhluk macam yang tiba-tiba muncul depan muka, makhluk yang orang panggil penanggal, yang dia nampak mula-mula tu pun memang dia tak boleh lupakan. Dan Syafiqah kata itu antara rupa wujud yang paling menyeramkan bagi Syafiqah. Sebab muka dia tu muka manusia, tapi nampak isi perut meleret dengan lidah sampai ke lantai, rambut panjang. So itulah kisah pertama daripada Syafiqah. And kamu rasa kamu akan buat part 2. Part 2 ni tentang ilmu persilatan gaib. Cerita ni memang special sangat daripada Syafiqah. And kalau korang nak dengar, stay tune. Korang pergi katamkan dulu part-part yang lain tu. Lepas tu korang datang balik. Okay, so kamu rasa kita akan sambung dekat part 2. So thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.